Duduk. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membincangkan mengenai isu bank susu yang menjadi perbualan orang ramai pada tahun-tahun sebelum ini. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli. Okey, saya kenalkan ahli kumpulan saya yang pertama, Cik Muhammad Nazmi Hamizan bin Cik Khalid daripada kelas DPH 5G. Kedua, Syufia Balkis binti Mahasan daripada kelas DPH 5I. Ketiga, Siti Nuain Atikah binti Suhaimi daripada kelas DPH 5I. Keempat, Siti Nur Arifah Nabihah binti Azmi. Dan akhir sekali itu saya, Siti Nur Nabilah binti Ibrahim, juga daripada kelas DPH 5I. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Korang pernah tak dengar tentang isu bank susu? Kalau korang pernah dengar, jom kita bincang tentang bank susu ni. Oh, tentang isu bank susu ini. Syu pernah terbaca tentang isu ini. Sebenarnya kan di Malaysia kan pada tahun 2006, mantan Ketua Pengarah KKM, Datuk Dr. Ismail American pernah mengenengahkan isu penubuhan bank susu ini dalam ucapan perasmiannya di seminar isu-isu perubatan menurut perspektif Islam di Dewan Besar Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Cadangan ini turut diutarakan oleh beberapa pusat perubatan dan badan-badan bukan kerajaan agar bank susu ibu ini dapat ditubuhkan di Malaysia sesuai dengan keperluan bayi-bayi di Malaysia. Namun begitu, KKM tidak mempunyai apa-apa polisi atau cadangan untuk menubuhkan bank susu itu. KKM dilihat lebih menumpukan kepada pendidikan dan peningkatan kesedaran rakyat untuk menyusukan bayi sendiri sama ada secara terus atau dengan susu perahan bagi ibu-ibu yang bekerja. Ia menggambarkan seolah-olah tiada keperluan mendesak di peringkat nasional kerana belum ada usaha ke arah menubuhkan bank tersebut. Dan sebenarnya kan, isu bank susu ini bukanlah satu perkara baru dalam dunia kesihatan ini kerana pada penghujung tahun 90-an, dua ulama terkenal iaitu Dr. Yusuf Al-Qardawi dan Dr. Ahmad Ash-Sharabasi telah pun membincangkannya di dalam buku mereka masing-masing. Oh, macam tu. Korang tahu tak mengenai bank susu pertama di dunia? Tak pernah dengar dah pula mengenai bank susu yang pertama di dunia ni. Oh, tak apa. Bella boleh ceritakan mengenai bank susu pertama yang telah diwujudkan pada tahun 2016. Sebuah bank susu ibu yang mengikut piawaian antarabangsa buat kali pertama diwujudkan di Hospital Tudu Bandaraya Ho Chi Minh. Hospital Tudu adalah hospital obstetrik dan ginekologi terkemuka di bandar itu. Mengendalikan kira-kira 66,000 kes kelahiran setiap tahun. Termasuk ratusan bayi perawatan yang terpaksa diberi susu formula kerana kekurangan susu ibu. Justeru, penubuhan bank susu ditubuhkan dengan harapan dapat menyediakan susu ibu yang sudah pasti selamat dan berkhasiat bagi membantu menyelamatkan bayi berisiko. Ia akan beroperasi serta dikendalikan dengan peraturan ketat dan mengikut piawaian antarabangsa. Tapi kan korang, bagaimana cara penubuhan bank susu ini ya? Oh, kalau bahagian ni, Syu boleh terangkan bagaimana cara penubuhan bank susu ini. Okey, penubuhan bank susu ini dihasilkan dengan cara mereka mengumpul susu ibu yang didermakan dan dikumpulkan di dalam satu tempat setelah susu ibu itu disalin. Dan susu ibu itu dipastikan ia bebas daripada sebarang penyakit dan bagi data-data penderma pula akan direkodkan. Oh, begitu. Bella baru tahu cara penubuhan bank susu ini. Terima kasih atas penerangan cara penubuhan bank susu yang oleh Syufia tadi. Pertama, saya ingin bertanya, apakah punca membankan susu ibu asli ini?
Tindakan membiarkan susu ibu asli ini berpunca dari dua masalah besar yang dihadapi oleh para bayi. Pertama, sebahagian pada mereka yang lahir belum masa memerlukan penjagaan rapi dan pembekalan susu ibu yang mencukupi. Pada kebiasaannya, mereka tidak dapat menerima susu lain selain susu ibu asli. Jadi, sebahagian daripada bayi yang lahir sebelum masanya seperti bayi pramatang dan ibu kandung tidak mempunyai susu yang cukup untuk diberikan pada bayi atau bayi yang sudah kehilangan ibu dan memerlukan penjagaan dan ibu kandung tidak mempunyai susu yang cukup untuk diberikan pada bayi atau bayi yang sudah kehilangan ibu dan memerlukan penjagaan rapi dan pembekalan susu ibu yang mencukupi. Keduanya, sebahagian bayi yang lain sama sekali tidak dapat menerima susu tiruan biarpun mereka lahir sudah matang kandungan masing-masing. Kekurangan susu ibu asli bagi kedua-dua kelompok ini boleh menjejaskan kesihatan dan kehidupan mereka. Mereka tidak dapat menerima susu formula selain daripada susu ibu asli. Berbincang pasal bank susu ni, bagaimana proses penghasilannya? Baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai proses penghasilan. Pihak hospital memaklumkan bahawa pihaknya meneruti piawaian yang ketat bagi memastikan susu yang diprosesnya selamat untuk diminum. Ia bermula dengan pemeriksaan kesihatan yang perlu dilalui oleh penderma susu. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahawa dirinya sihat serta bebas daripada sebarang jangkitan kuman dan virus seperti HIV, hepatitis B dan sebagainya. Susu-susu yang dihasilkan penderma pula akan melalui proses pasteurisasi. Ia akan dipanaskan sehingga suhu 62.5 darjah Celsius untuk membunuh segala bakteria yang ada tanpa menghapuskan zat pembesaran pada susu tersebut. Setelah itu, susu tersebut akan melalui proses pemeriksaan makmal untuk dipastikan sekali lagi bahawa ia bebas daripada sebarang kuman dan bakteria. Untuk mengelakkan daripada berlakunya pencemaran atau cross-contamination dengan susu yang lain yang mengandungi bakteria dan kuman, pihak hospital akan memastikan bahawa susu-susu yang terkumpul daripada keseluruhan penderma tidak akan dicampur antara satu dengan yang lain. Susu daripada seorang penderma akan dikumpulkan untuk diproses secara berkumpulan apabila ia mencapai jumlah 2 hingga 3 liter. Pihak hospital juga akan memaklumkan bahawa rekod serta data peribadi penderma dan penerima akan disimpan sekurang-kurangnya selama 21 tahun. Data peribadi tersebut dikategorikan sebagai maklumat sulit dan tidak akan didedahkan kecuali bagi tujuan klinikal. Seperti apabila terdapat keperluan untuk mengesan penerima dan penderma sekiranya berlaku sebarang pencemaran. Oh, begitu. Jadinya, kekurangan susu ibu asli bagi kedua-dua pihak yang disebut oleh Syufia dan Miza ini boleh menjejaskan kesihatan dan kehidupan mereka. Dan timbullah usaha mengumpulkan susu ibu asli daripada ratusan ibu daripada pelbagai bangsa, agama dan negara. Bolehkah saya tahu bagaimana cara menyimpan susu ini dan di manakah tempat ianya disimpan? Susu ini disimpan secara saintifik di suatu tempat yang terjamin keselamatannya, di mana ia akan dikeluarkan berdasarkan permintaan dan keperluan yang mendesak daripada sebahagian penjaga atau waris bayi tertentu secara komersial pada peringkat antarabangsa. Dan apakah hukum dan pandangan mengenai bank susu ini ya? Untuk pengadaan kita, bank susu ini mempunyai pelbagai hukum kerana ada ulama yang mengatakan harus dan ada yang mengatakan tidak diharuskan dan ada juga yang mengatakan haram dan ada juga yang mengatakan bank susu ini haram. Dan ulama yang mengatakan hukumnya adalah harus ialah Dr. Yusuf Al-Qardawi,
Beliau berpandangan bahawa penubuhan bil susu adalah harus berdasarkan hujah-hujahnya yang berbunyi begini. Asas pensabitan anak susuan adalah kerana sifat keibuan yang menyusukan anak dan tidak hanya kerana meminum susu tersebut. Pengharaman perkahwinan tidak berlaku melainkan dengan penyusuan. Dan ia tidak disebutkan penyusuan melainkan apabila si ibu menyusukan bayi tersebut secara langsung. Apa-apa kaedah selain daripada kaedah itu tidak dinamakan penyusuan, malah dinamakan sebagai memberi makan, minum, suntikan dan sebagainya. Oleh yang demikian, tidak timbul permasalahan atau keraguan siapakah keluarga susuan terutama sekali apabila anak tersebut ingin berkahwin pada masa akan datang. Memandangkan tiada apa-apa halangan untuk menubuhkan bil susu, ia dibenarkan selama mana maslahah persyariatan yang dianggap kuat tercapai. Selain itu, apabila membicarakan isu yang melibatkan kemaslahatan umum, ahli fatwa perlu mengutamakan kemudahan berbanding kesukaran tanpa melampaui nas-nas yang teguh atau kaedah yang mantap. Tetapi bagi Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Malaysia pula berpandangan bahawa menjaga keturunan adalah termasuk dalam 5 perkara yang wajib dipelihara dalam syariat Islam. Oleh itu, apa-apa tindakan atau perbuatan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada nasab atau keturunan perlulah dielakkan. Arifah. Betul Arifah. Dari sudut syariah juga, penubuhan bil ini mewujudkan kebimbangan akan berlakunya percampuran nasab jika semua syarat pengharaman atas sebab susuan ditepati. Ini kerana bil susu akan melibatkan jumlah penderma iaitu ibu dan penerima iaitu bayi yang ramai ini akan mengakibatkan pencampuran nasab kerana mana-mana bayi diberi minum susu ibu yang didermakan oleh sebilangan wanita. Seorang bayi boleh memiliki ramai ibu susuan dan adik-beradik susuan. Sekalipun ahli keluarga mengambil langkah untuk mengekalkan hubungan pertalian persaudaraan yang dengan semua pihak yang terbabit, ia sesuatu amat sukar kerana ia melibatkan bilangan yang ramai. Ya, tetapi betul lah apa yang dikatakan oleh Sofia sebentar tadi. Sebab ada ulama' yang mengatakan haram dan antara ulama' yang mengatakan haram ialah Syekh Al-Walid bin Rashid Al-Suaidan. Dalam bukunya yang bertajuk Isu-Isu Fiqh Perubatan Semasa. Yang juga menyokong pendapat yang mengatakan ia adalah haram. Dan antara faktor yang menyebabkan Syekh Al-Walid berkata sedemikian adalah kerana pensabitan anak susuan berlaku dan ia akan mendorong ramai orang terjebak dengan perkara haram. Apabila seorang lelaki berkahwin dengan ibu susunya atau adik-beradik susuannya. Dan Syekh Al-Walid juga ada menerangkan tentang nasab yang seperti apa Arifah katakan sebentar tadi. Dan Allah juga pernah berfirman dalam surah Al-Nisa juz 4 ayat 2 yang berbunyi begini. Maksudnya diharamkan kepada kamu berkahwin dengan yakni wanita-wanita berikut. Ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara-saudara bapamu dan saudara-saudara ibumu. Anak-anak saudaramu yang lelaki, anak-anak saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang telah menyusukan kamu, saudara-saudara susuanmu, ibu-ibu isterimu, anak-anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri. Tetapi kalau belum campuri mereka, maka tiadalah salah kamu mengawininya. Dan bekas isteri anak-anakmu sendiri yang berasal dari benih kamu. Dan menghimpunkan dua beradik, yakni untuk dikahwini. Kecuali yang berlaku di masa lalu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda daripada Abdullah bin Abu Bakar, daripada Amrah, daripada Aisyah radhiyallahu anhu katanya
Rasulullah SAW bersabda kepadaku, diharamkan berkahwin dengan sebab penyusuan sebagaimana diharamkan berkahwin dengan sebab kelahiran, yakni nasab. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, melihat dari skop yang lebih luas, Muzakarah juga berpendapat bahawa hukum penubuhan beng susu amat berkait rapat dengan syarat-syarat pengharaman atas sebab susuan, di mana bayi-bayi yang menyusu dengan seorang wanita atau lebih daripada seorang wanita akan menjadi adik-beradik susuan dan perkahwinan antara mereka adalah haram apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pandangan tersebut adalah selaras dengan pandangan jumhur fuqaha bahawa seseorang bayi itu sah sebagai anak susuan sama ada melalui penyusuan secara langsung atau penyusuan secara tidak langsung berdasarkan hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi gini. Tidak berlaku hukum penyusuan melainkan dengan apa yang mengeluarkan tulang dan menumbuhkan daging. Riwayat Abu Daud. Tetapi bagaimana cara penyusuannya ya? Baik, cara penyusuannya. Menurut maklumat yang dikongsikan dengan Jawatan Kuasa Fatwa adalah susu yang diberikan kepada bayi peramatan akan diambil daripada beng susu. Sekiranya ibunya tidak dapat menghasilkan susu badan. Beng susu juga akan mengumpulkan susu-susu yang diderma pada botol-botol yang berkadar 50 ml. Susu pada botol yang telah dipasteurisasi akan diberikan kepada keseluruhan bayi yang berada di ward NICU ketika itu. Baiklah, kadar yang diberikan kepada setiap bayi juga berbeza mengikut keadaan umur dan kelahirannya. Pada kebiasaannya, bayi-bayi peramatang akan diberi penyusuan bermula dengan kadar yang rendah sebanyak 1 hingga 2 ml pada setiap 2 hingga 3 jam. Seterusnya, jumlah ini juga akan ditambah secara bertahap mengikut kemampuan bayi serta kesediaannya menerima kadar yang mengenyangkan, iaitu dianggarkan sekitar 12 ml sehingga 15 ml bagi setiap penyusuan bagi seorang bayi yang memiliki berat badan 1 kilogram. Susu yang diberikan kepada bayi peramatan yang berusia kurang daripada 32 minggu adalah melalui saluran tiup yang dimasukkan melalui hidung bayi. Pada minggu 32 hingga 34, percubaan penyusuan melalui mulut akan dimulakan. Percubaan ini juga bertujuan untuk melatih bayi yang ketika itu mungkin masih belum bersedia untuk menerima keseluruhan penyusuan melalui mulut. Tetapi, bagaimana pula dengan hukum yang tidak diharuskan itu? Okey, Ain, bagi hukum yang tidak diharuskan itu pula, sehubungan dengan itu memandangkan penubuhan beng susu mengakibatkan pencampuran nasab dan membawa umat Islam terjebak dalam keraguan dan perkara yang haram, juga membawa masalah yang besar. Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa penubuhan beng susu adalah tidak diharuskan. Muzakarah juga memutuskan bahawa bagi memenuhi keperluan bayi peramatan dan juga bayi kekurangan susu atau penyakit yang kronik adalah harus bagi ibu-ibu menderma susu ibu secara sukarela, dan seharusnya penderma dan penerima haruslah kenal antara satu sama lain bagi memudahkan urusan pada masa-masa yang akan datang. Saya pun ada terbaca berkaitan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan yang bersidang pada 24 Ogos 2017. Dalam persidangan itu di mana mereka bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-97 berkenaan hukum penubuhan beng susu dengan sirah, iaitu Muzakarah berpandangan bahawa hukum penubuhan beng susu amat berkait rapat dengan syarat-syarat pengharaman atas sebab susuan, di mana bayi-bayi yang menyusu dengan seorang wanita atau lebih daripada seorang wanita akan menjadi adik-beradik susuan,
Dan perkahwinan di antara mereka adalah haram apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Kerana di Malaysia, hukum penubuhan bin susu ini tidak diharuskan selagi tiada maslahah yang mewajibkan penubuhannya. Tapi kan, walaupun bir susu tidak diharuskan di Malaysia, tetapi para ibu yang kekurangan susu atau si bayi dengan ibunya boleh mendapat ibu susuan daripada wanita lain, iaitu wanita yang mereka kenali, dan hukumnya diharuskan bagi bayi yang memerlukan susu ibu, seperti apa yang Bella katakan sebelum ini. Dan kalau korang semua nak tahu, ada juga dalil yang mengatakan tentang hal ibu susu ini harus, dan dalilnya berbunyi begini. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat ke-6. Artinya, dan sebaliknya, jika kamu, yakni dari kedua pihak mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya. Dan Allah juga berfirman, maksudnya, dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu. Surah Al-Baqarah, juz 2, ayat 233. Dan seperti yang kita ketahui dan maklumi, semua bahawa air susu ibu yang dapat menjalinkan hubungan dan nasab dan paling dapat menjalin kasih sayang, yakni kekeluargaan adalah air susu manusia, yakni ibu. Dan setiap anak yang baru dilahirkan memiliki hak atas dirinya yang harus dipenuhi oleh ibunya. Islam mewajibkan ibu untuk menyusui anaknya hingga berusia 2 tahun sebagaimana firman Allah SWT di dalam kitab suci Al-Quran sebagai berikut. Maksudnya, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang menyempurnakan penyusuan itu. Surah Al-Baqarah, juz 2 ayat 233. Seterusnya, korang tahu tak apakah kaedah fiqh yang boleh kita gunakan berkaitan isu bin susu ini? Antara kaedah yang kita boleh gunakan dalam isu berkaitan bin susu ini ialah kaedah kelima, iaitu yang berbunyi ad-dararu yudfa' biqadril imkan, yang bermaksud kemudaratan dibendung sebaik mungkin. Kaedah ini boleh diaplikasikan dalam isu yang sedang kita bincangkan, iaitu penubuhan bin susu. Oleh kerana penubuhan bin susu ini dapat menimbulkan pelbagai kemudaratan seperti pencampuran nasab serta pengharaman perkahwinan di antara adik-beradik susuan, maka kita harus membendung sebaik mungkin masalah ini. Antara salah satu kaedah ialah dengan menghalang atau mencegah sebarang penubuhan bin susu dalam kalangan masyarakat di Malaysia, yang mana majoritinya adalah yang beragama Islam. Selain itu, kita boleh kaitkan dengan kaedah ketiga, iaitu dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbi masalihi, yang bermaksud membendung kerosakan diutamakan daripada mengambil manfaat. Sekalipun terdapat manfaat yang dapat kita perolehi daripada hasil penubuhan bin susu ini, tetapi lebih banyak keburukan yang terhasil daripada penubuhan bin susu ini, maka penubuhan bin susu ini tidak diharuskan kerana bagi mengelakkan kerosakan yang akan timbul. Dan kita juga boleh menggunakan kaedah yang keenam. Dan kaedah ini berbunyi al-doriru la yakuna qadima. Dan maksudnya, kemudaratan yang terjadi tidak boleh dianggap telah lama terjadi. Sekalipun penubuhan bin susu ini sudah lama ditubuhkan dan tidak mendapat tentangan daripada mana pihak, tetapi disebabkan terjadinya banyak permasalahan yang timbul berkaitan isu perkahwinan dan pencampuran nasab, maka penubuhan bin susu ini perlulah dihalang walaupun perkara ini telah lama berlaku. Oh, begitu. Banyak juga ya kaedah fiqh yang kita boleh gunakan. Akhir sekali, soalan saya, apakah pendapat korang untuk bin susu ini ya? Kalau saya bersependapat dengan Muzakarah Jabatan Kuasa Fatwa Majlis Kebahasaan bagi Hal Ehwal Agama Malaysia, dan saya juga bersependapat dengan Syekh Al-Walid bin Rashid Al-Shuaidain. Saya bersependapat dengan mereka kerana saya setuju dengan kenyataan Muzakarah dan
pernyataan Syekh Al-Walid bin Rashid Al-Suaidan bahawa dengan penubuhan ben susu ini boleh memberi masalah terhadap nasab, juga memberi kemudaratan kepada masyarakat Islam di Malaysia. Jika penubuhan ini berlaku, ia boleh menyebabkan terjadinya masalah seperti adik susuan berkahwin dengan abang susuannya dan mereka tidak tahu yang mereka itu adalah adik-beradik susuan kerana abang susuannya tidak tahu bahawa susu yang dia dapat daripada ben susu itu adalah milik kepada ibu adiknya, adik susuannya itu, yakni ibu susuannya, seperti apa yang telah dinyatakan oleh Syekh Al-Walid bin Rashid Al-Suaidan. Saya juga setuju dengan Syifiah tentang pendapat Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan dengan Syekh Al-Walid bin Rashid Al-Suaidan mengenai penubuhan ben susu ini. Bagaimana pula pendapat Bella terhadap ben susu ini? Okey, bagi pendapat saya pula, polisi penyusuan susu ibu di hospital dan klinik kesihatan akan menjadi kayu ukur kepada pematuhan yang optimal oleh semua pihak. Pada ibu bapa dan anggota kesihatan yang terlibat wajib meletakkan diri mereka di dalam lingkungan polisi yang telah disahkan. Terdapat beberapa insiden seperti bayi peramatan, bayi alergi terhadap susu formula itu susu tepung yang pihak hospital harus menggunakan susu formula di wad bayi. Susu gantian amat penting untuk digunakan, bukan susu formula. Majlis Fatwa Kebangsaan juga mengharuskan penggunaan ben susu secara rasmi ditubuhkan di sesetengah premis-premis kesihatan yang terpilih. Akhirnya, susu gantian digunakan. Isu ini perlu diambil perhatian oleh pihak pengurusan agar meminimalkan pengurusan susu formula. Bagi saya, alternatif yang paling baik adalah mewujudkan dan menggunakan ben susu yang patuh syariah. Pendapat saya pula lebih kurang sama seperti Bella kerana berlaku banyak isu di mana ramai di antara bayi yang mana ibunya tidak dapat menghasilkan susu untuk disusukan kepada anaknya. Sekiranya hanya beberapa wanita sahaja yang mengetahui permasalahan mengenai isu ini, sekalipun mereka sudah mendemakan susu mereka kepada pihak hospital atau pihak yang tertentu, sudah tentu ia tetap tidak dapat menampung kesemua bayi atau bayi yang lahir pramatang, yang mana jumlahnya agak ramai hanya disebabkan kurang pendedahan berkenaan permasalahan berkaitan kekurangan, ketiadaan atau halangan daripada menyusukan atas faktor penyakit kronik. Jadi, apabila tertubuhnya bank susu ini, sekurang-kurangnya ia dapat membuka mata kesemua para ibu untuk mendemakan susu bagi membantu bayi-bayi yang tidak mendapat susu dari ibunya yang mungkin berpenyakit kronik atau tidak mampu menghasilkan susu badan. Dan ini juga seiring dengan pendapat Dr. Yusof Al-Qaradawi mengenai penubuhan bank susu. Kesimpulannya, penubuhan ben susu ini mempunyai impak positif dan negatif. Dari sudut positifnya, ia memberi sumbangan besar kepada keperluan bayi, khususnya bayi peramatan yang memerlukan rawatan yang terbaik. Demi untuk memberikan rawatan yang terbaik kepada bayi-bayi, penubuhan ben ini selaras dengan maqasid syariah yang antaranya bertujuan untuk mengawal keselamatan diri manusia. Dari sudut negatifnya, wujud kebimbangan akan berlaku pencampuran nasab jika semua syarat pengharaman atau sebab susuan ditepati. Ini kerana bank susu akan melibatkan jumlah penderma iaitu ibu dan penerima iaitu bayi yang ramai. Jumlah yang ramai ini akan mengakibatkan pencampuran nasab jika rekod penderma dan penerima tidak tersusun dan tidak dikemas ini. Okey, ada apa-apa lagi untuk kita bincangkan? Kalau tak ada, nampaknya saya sampai sini je lah perbincangan kita. Kerana saya perlu tolong ibu saya. Ibu saya dah panggil. Baik Arifah. Baik Arifah. Baiklah, nampaknya kita semua pun perlu tamatkan perbincangan ini jugalah ya. Sampai di sini saja perbincangan kita mengenai isu ben susu ini. Assalamualaikum dan terima kasih semua untuk perbincangan hari ini. Waalaikumsalam. Sama-sama Bella. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih semua.